Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, untuk pelajar UPKK pada tahun ini, pada pelajar tahun 5 dan pelajar tahun 6 yang UPKK pada tahun ini, sedikit pencerahan cara nak jawab soalan UPKK. Soalan gerak gempur UPKK. Baiklah, untuk soalan akhlak, untuk pemaluman kamu, soalan akhlak ni dia terbagi kepada dua, satu bahagian alif, satu bahagian ba. Bahagian A dan bahagian B. Bahagian A adalah tentang objektif dan bahagian B adalah subjektif. Okey, bahagian A objektif, bahagian B adalah subjektif. Boleh jadi juga soalan A tu boleh jadi dia adalah subjektif tapi berjawapankan pendek. Okay. Untuk bahagian B, kita boleh tengok macam-macam bentuk soalan yang keluar. Okey, antara bentuk soalan yang boleh keluar sepanjang gerak gempur ataupun sepanjang exam kamu, soalan dia boleh keluar dalam bentuk petikan. Okey, kalau kamu tengok kat sini, Ustazah bagi bentuk petikan. Ini adalah soalan UPKK tahun lepas. Contoh soalan UPKK 2 tahun lepas. Soalan daripada negeri Kedah. Ini soalan daripada negeri Kedah. Cara macam mana dalam bentuk ni dia ada keluarkan satu teks. Okey, dan jawapan dia ni adalah soalan 1 hingga 5 ni jawapan dia adalah berdasarkan teks sahaja. Kamu tak perlu nak fikir apa jawapan dia, kena jawab sebiji daripada teks ke? Boleh jawab. Ambil je daripada teks ni, kamu copy je ayat dia. Contoh soalan dia, apakah pengertian jiran? Kamu baca dekat sini, perkataan yang pertama, jiran ialah. Kamu tulislah balik, jiran ialah orang yang tinggal bersebelahan atau berhampiran dengan rumah kita. Islam amat menitik beratkan hubungan kejiranan kerana ia adalah salah satu cara hidup Islam. Kamu copy ayat ni, kamu paste dekat sini sebiji dan jangan kamu gatal-gatal nak tukar-tukar. Okey, soalan kedua, tuliskan 2 kebaikan beradab dengan jiran. Okey, kamu baca dah daripada teks ni. Kamu baca teks ni, kamu copy dan kamu paste lagi kat sini. Kamu paste. Kamu rasa itu adalah 2 poin? Cukuplah. Macam tu. Okey. Soalan 1 hingga soalan 5 boleh jadi berdasarkan teks. Okey. Boleh jadi juga soalan dia ni adalah soalan hafalan kamu. Boleh jadi soalan daripada pembelajaran kamu daripada kamu tahun 3 sehingga kamu tahun 5. Okey, soalan pertama dia pengertian khauf. Khauf ni apa? Jadi pengertian khauf ni adalah pengertian ketika kamu masih darjah 3 ataupun darjah 4 tak silap Ustazah pengertian khauf ni. Kamu boleh buka buku teks dan kamu boleh cari balik dan macam mana Ustazah nak hafal pengertian ni. Untuk pemakluman pelajar, pengertian ni nak tak nak kamu memang kena hafal. Macam mana nak mudahkan dia, kamu salin balik pengertian ni dalam satu file, dalam satu kertas, kamu salin semula semua pengertian daripada tahun 3 hingga tahun 5. Daripada tahun 3 hingga tahun 5, kemudian kamu kira berapa banyak pengertian yang kamu nak kena hafal dan apakah metod ataupun apakah cara yang mudah untuk kamu hafal. Okey. Cara yang mudah untuk kamu hafal adalah kamu buatkan dia satu lagu. Itu adalah cara yang mudah lah. Kamu buat dia satu lagu yang kamu suka dan kamu buat macam mana cara untuk kamu hafal tu sendiri. Dan Ustazah boleh bagi tahu sebagai guideline untuk kamu lah. Okey, boleh buat dalam bentuk lagu. Boleh juga nak buat dalam bentuk syair. Suka hati kamu. Okey. Dan kalau soalan berkaitan dengan akibat dan fadilat, Ustazah dah banyak kali Ustazah pesan. Untuk soalan fadilat dan soalan akibat, kamu tak perlu nak runsing. Kamu tak perlu nak fikir. Apa ya akibat ni? Apa ya akibat tu? Tak perlu. Ustazah dah pernah bagi tahu dulu. Kalau soalan fadilat, kamu siapkan hafal 5 jenis. Okey, hafalkan 5 contoh fadilat. Fadilat ataupun kebaikan, 5 contoh. Contoh dia macam disayangi oleh Allah dan Rasul. Disayangi ibu bapa, guru dan masyarakat. Yang ketiga, hati tenang. Yang keempat, jiwa tenteram. Yang kelima, mengeratkan silaturahim. 5 jawapan ni kamu ada dalam otak kamu, dalam fikiran kamu. Setiap kali jumpa perkataan
Fadilah, setiap kali jumpa perkataan kebaikan, setiap kali jumpa perkataan hikmah, kamu bulat perkataan tu dan kamu jawab antara 5 yang kamu hafal tu. Okey, Ustazah, salah betul ke kalau kami jawab 5 macam tu? Dia nak berapa? Selalunya kalau 2 markah dia perlukan 2 jawapan sahaja. Bila 2 markah dia perlukan 2 jawapan sahaja. Kalau kamu hafal yang banyak, kamu bolehlah tulis 3. Okey. Macam mana pula kalau dengan soalan kalau dia keluar dengan akibat? Begitu juga kamu sediakan 5 jawapan untuk kamu setiap kali tengok perkataan akibat, kamu bulat perkataan akibat. Dah kamu tak perlu pandang yang kat belakang tu apa benda. Kamu tak perlu pandang. Sebab bila kamu pandang, kamu ni akan memikirkan apakah akibat tu. Tak perlu. Kamu bulat perkataan akibat, kamu terus letak jawapan dia. Okey. Untuk akibat, yang pertama kamu boleh jawab, dimurkai oleh Allah dan Rasul, dibenci ibu bapa, guru dan masyarakat. Hati tidak tenteram, jiwa tidak tenang. Sentiasa dalam resah gelisah. Kamu jawablah 5 tu. Kira 10 ni memang dah ada dalam fikiran kamu. Setiap kali kamu jumpa perkataan akibat, kamu jumpa perkataan keburukan. Okey, 5 yang tadi saya sebut tu, kamu boleh letak jawapan. Tapi kamu jangan buat macam ni. Dibenci oleh Allah 1, dibenci oleh Rasul 2, dibenci ibu bapa 3, dibenci oleh guru 4. Kamu jangan buat macam tu. Perkataan Rasul dengan perkataan Rasulullah dan dengan nama Allah, perkara yang pertama macam mana? Perkara tu digabungkan. Contoh, yang nombor 1 jawapan dia dimurkai oleh Allah dan Rasulullah. Dan bukan dimurkai oleh Allah 1, dimurkai oleh Allah 2, dimurkai oleh Rasulullah 2. Kamu tak akan dapat 2 markah. Kat situ akan dapat 1 markah sahaja. Sebab dalam buku kamu pun tak asingkan kan Nabi, Rasulullah dengan Allah. Begitu juga kalau perkataan guru, ibu bapa dan masyarakat. Itu pun duduk dalam satu perkataan. Satu ayat. Satu ayat. Akan duduk dalam satu ayat. Jangan dipisah-pisahkan. Bila kamu pisahkan, maka kamu tetap akan dapat 1 je. Okey. Baiklah. Okey. Tuliskan 2 adab berkomunikasi. Okey. Untuk adab berkomunikasi ni, untuk komunikasi, dia ada 2 perkara yang kamu kena tahu. Adab sebelum dengan adab ketika berkomunikasi. Macam mana kamu nak berkomunikasi? Ada 2 perkara yang kamu kena titik beratkan lah. Okey, ada adab yang dia ada adab sebelum, ada adab semasa dan ada adab selepas. Ada adab dia hanya adab saja. Contoh macam adab tu hanya adab. Contohnya macam adab dengan pemimpin. Adab dengan pemimpin, dia tak ada adab semasa, dia tak ada adab ketika. Dia ada adab dengan pemimpin. Adab yang Ustazah kata, adab semasa, adab ketika dan adab sebelum selepas. Itu apa? Contohnya macam adab bermain yang kamu belajar ketika kamu tahun 4. Adab bermain, dia ada 3 kategori, ada 3 cabang. Cabang yang pertama, adab sebelum bermain. Adab sebelum bermain ni, macam mana adab kamu menutup aurat, memilih permainan yang selamat, ikutlah macam mana kan. Okey, kalau adab ketika bermain, bermain dengan bersungguh-sungguh, tidak mengejek pihak pasukan lain. Kalau adab selepas, kemas semula permainan, tidak berdendam, macam tu. Maksudnya dia ada 3 perkara untuk adab ni. Dan kamu ni untuk adab kamu kena titik beratkan. Ada adab dia sebelum, selepas dan semasa. Ada adab dia hanya adab satu saja. Macam adab pemimpin. Adab menziarahi rakan. Macam tu. Okey. Nyatakan 2 perbuatan yang tidak beradab. Okey, nyatakan 2 perbuatan yang tidak beradab. Yang ni soalan kebat. Ini soalan luar kotak. Kamu kena fikir sendiri. Macam mana kamu rasa perbuatan yang kurang beradab kepada orang tua? Boleh Ustazah nak tanya macam ni? Okey. Kalaulah ada pelajar yang tanya, Ustazah boleh ke saya nak jawab selain daripada buku?
Setahu ustazah tak ada masalah untuk kamu buat macam tu. Janji perkataan yang kamu tulis, apa yang kamu tulis dapat difahami oleh penanda. Dapat difahami oleh penanda dan boleh diterima akal. Jangan kamu letak merepek-repek. Jangan kamu letak merepek-repek. Okay, senaraikan 2 ciri-ciri baik yang perlu ada pada pemimpin. Okey, ciri-ciri baik yang perlu ada pemimpin ni, ikut kamulah apa yang kamu rasa. Kalau kamu tak tahu, okey, soalan akhlak ni, soalan yang kamu boleh reka sendiri jawapan dia. Sebab akhlak ni dia tak tertakluk pada buku. Dia tak tertakluk pada buku dan dia boleh kita jawab ikut akal kita melainkan pada pengertian dan dalil. Pengertian dan dalil adalah benda yang kamu tak boleh nak reka. Sebab apa? Sebab benda ni adalah fakta. Okey. Okey, dalam bentuk soalan juga, boleh juga dia keluar dalam bentuk macam ni. Dia beri pengenalan dulu. Jual beli adalah salah satu proses menjual dan membeli. Menjual dan membeli atau pertukaran. Proses menjual dan membeli atau pertukaran barang oleh peniaga dan pembeli mengikut syarat-syarat yang tertentu. Okey, soalan 11 hingga 15 ni dia bagi satu petikan tentang jual beli. Jadi confirm soalan 11 hingga 15 ni adalah tentang jual beli. Kamu tak perlulah nak fikir benda lain. Pengertian yang ni apa je? Tak perlu. Kamu hanya fikir soalan jual beli je. Kamu dapat je soalan ni, kamu bulat perkataan jual beli. Dapat je soalan pertama ni, jual beli, kamu bulat dekat sini jual beli ni. Jadi kamu akan fokuskan otak kamu ni, fokuskan kepada jual beli je. Jual beli itu apa, jenis jual beli itu apa, dalil jual beli itu apa. Okey. Ustazah, perlu ke saya hafal dalil? Ya, sangat perlu sebab dalil ni selalu keluar dalam exam. Selalu sangat keluar. Dalil yang macam mana yang selalu keluar Ustazah? Okey, dalil yang selalu keluar ni adalah dalil yang pendek. Bukan dalil yang 3 baris, 4 baris. Tak. Dia tak akan keluar dalil yang panjang-panjang. Dalil yang pendek-pendek je. Hanya dalil pendek sahaja yang perlu kamu hafal. Contohnya macam yang ni lah. Jual beli. Ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Contoh yang pendek. Contoh yang pendek macam contoh dalil yang pendek adalah dalil tentang tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Itu dalil yang pendek lah. Ada je dalil yang pendek macam dalil berkata benar, dalil berkata benar. Ustazah lupa. Ustazah lupa. Tapi ada yang dalil pendek-pendek je kamu hafal. Tak perlu dalil yang panjang-panjang. Okey, ini adalah contoh-contoh soalan yang boleh jadi soalan dia adalah soalan kefahaman kamu daripada kamu tahun 3 hingga tahun 5. Ada soalan boleh jadi dia daripada petikan dan kamu keluarkan. Ada juga jenis soalan yang dia keluarkan dalil. Tapi dia nak kamu bagi dia nak kamu bagi tahu dia ni pengertian dalam mana. Dalil ni digunakan ketika mana. Contoh dia la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Okey. Perkataan ni selalu diungkapkan ketika mana? Ketika ada dalam masalah. Ketika keadaan bermasalah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Okey. Kalau dalil bismillahi tawakkaltu 'ala Allah pula berkaitan dengan tawakal. Kamu tulis je perkataan tu adalah tawakal. Free kamu dapat 2 markah. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Bila sebut kubur maksudnya menziarahi kubur. Menziarahi kubur. Ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Contoh dia macam mana? Ni apa? Dalil jual beli. Kamu tulis je jual beli. Wa an ta'fu aqrabul littaqwa. Ini tentang kemaafan. Macam mana lagi bentuk-bentuk yang boleh jadi kamu kena jawab dalam periksa? Okey, boleh jadi soalan dia adalah bentuk gambar Perdana Menteri kamu. Ini adalah soalan-soalan jenis soalan yang aras tinggi lah. Okey, dia keluarkan gambar Perdana Menteri kamu dan kamu tulis nama Perdana Menteri itu siapa. Boleh jadi dia bagi gambar, tapi kamu huraikan apa kebaikan daripada gambar tersebut.
Banyak contoh yang kamu boleh dapat. Kalau kamu selalu belik-belik jenis-jenis soalan negeri lain, insya-Allah kamu akan jumpa. Dan untuk ulasan sepanjang gerak gempur daripada gerak gempur 1 hingga gerak gempur 3, apa yang Ustazah nampak, Ustazah tak tahulah sama ada kamu jawab ni dengan penuh ikhlas ataupun tidak. Wallahu a'lam, Ustazah tak nak menuduh. Tapi Ustazah berharap sangat anak-anak murid Ustazah ni dapat ulang kaji semula gerak gempur yang telah Ustazah sediakan, dan gerak gempur yang daripada Google Form tersebut boleh dicek jawapannya. Setelah kamu submit semua yang kamu hantar, kamu boleh baca semula. Kamu boleh view score dekat situ. Kamu boleh view score dan kamu boleh tengok sendiri macam mana skor kamu, dan kamu boleh buat ulang kaji semula. Dan berapa banyak kali nak kena jawab tu Ustazah, sepanjang kamu boleh ingat. Selagi kamu boleh ingat dan kamu biasakan jawab, insya-Allah soalan ni sentiasa berulang. Dan boleh jadi dia trik untuk kamu. Okey, itu saja untuk sepanjang gerak gempur 1 hingga gerak gempur 4 daripada Ustazah. Dan Ustazah minta pelajar-pelajar semua rajinkan diri, niatkan kerana Allah Ta'ala, dan niatkan semoga ilmu yang kamu belajar ni dapat memberi manfaat kepada orang lain. Terima kasih semua. Assalamualaikum.